أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن بسم الله الرحمن الرحيم. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah dan yang menyatakan kesedihan itu. Muka mereka hitam legam. Bukankah setelah diketahui bahawa dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong takabur, dan sebaliknya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa yang menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat. Dengan mereka mendapat kemenangan besar, yakni keredaan Allah. Mereka tidak akan disentuh sesuatu yang buruk dan tidak akan berduka cita. Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. Dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Orang-orang yang percaya yang demikian beruntunglah. Dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah yang jelas nyata itu, mereka itulah orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuji yang lain dari Allah? Hai orang-orang yang jahil. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu. Demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Janganlah menyembah yang lain dari Allah. Bahkan apabila beribadat, maka hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata. Dan hendaklah engkau menjadi dari orang-orang yang bersyukur. Dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya. Sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman kekuasaannya.
dan langit tergolong dengan kuat kuasanya. Maha sucilah ia dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Selagi kita berada dalam penafsiran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 daripada juzuk yang ke-24. Bermula daripada ayat 60 sehinggalah ayat 67. Dalam ayat yang kita bacakan ini Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak. Dan dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan dalil-dalil ketuhanan, dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala dan amaran Allah Taala kepada manusia yang tidak memuliakan Allah sebagaimana sepatutnya, dengan menjelaskan bahawa kekuasaan mutlak itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat kelak. Bila mana Allah Taala berfirman, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, engkau akan melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka menjadi hitam legam. Yang dimaksudkan hitam legam iaitu gambaran kepada kesedihan, kekecewaan dan ketakutan mereka. Disebabkan mereka melihat dan menyaksikan azab yang disediakan oleh Allah. Disebabkan mereka merasakan kemurkaan dan kemarahan Allah pada hari tersebut. Maka Allah menggambarkan duka cita mereka, ketakutan mereka, kebimbangan dan penyesalan mereka dengan gambaran wajah yang hitam, muswaddah. Muswaddah ini maksudnya ialah dalam keadaan yang amat terhina dan duka cita yang mendalam. Wajahnya hitam, bukan hitam kala. Bukan maksud hitam kala itu, bukan. Artinya kehitaman dengan maksud kesedihan yang melampau. Kesedihan yang bersangatan, penyesalan dan sebagainya. Ia benar secara warna pun begitu, tapi dia taklah warna hitam macam orang kulit hitam tu. Tidak. Hitamnya lain. Menggambarkan hitam tadi tentang keadaan kesedihan, ketakutan mereka dan penyesalan mereka waktu mana mereka melihat azab. Kemudian Allah menyatakan, alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, bukankah telah diberitahu, kan dah diberitahu awal lagi, di dunia lagi, bahawa neraka Jahannam itu tempat tinggal bagi orang yang sombong yang menolak kebenaran. Bila Allah Ta'ala menggambarkan kesombongan orang kafir, bukan sombong pada gambaran dia pakai baju mahal, dia naik kenderaan mewah, bukan kesombongan itu. Bukan nilai kesombongan dinilai pakaian mahal, kenderaan yang berjenama, rumah yang besar, itu tidak disebut sombong. Itu disebut nikmat yang diuji. Sombong ini ialah menolak kebenaran. Kerana ketika mana Allah mensifatkan orang kafir dengan sombong, bukannya Allah merujuk pada nikmat yang mereka ada, tapi pada penentangan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Pada penentangan mereka atas kebenaran. Sebab itu disebut dalam hadis. Bila Rasulullah menyatakan tentang golongan-golongan sombong ini, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, maksud sombong ialah batarul haq wa ghamtum bin nas, yakni menolak kebenaran dan menghina manusia. Yakni menghina manusia yang membawa kebenaran, maka itu sombong. Dia tak nak fikir. Bahkan orang sombong ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi daripada Abdullah bin Amri radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amthaliz dzarri fi suwarir rijali yakshahumudz dhillu min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannam. Dihimpunkan orang-orang sombong pada hari kiamat kelak, gambaran orang-orang kerdil. Gambaran dia orang kecil, orang kenik. Di gambaran manusia tapi jadi kecil. Dia sombong mereka, diliputi dengan rasa hina mereka, lalu mereka dipimpin ataupun diragut
untuk dibawa ke penjara dalam neraka jahanam. Yang Allah Ta'ala menyatakan ka'amthaliz dzar. Dia jadi besar debu saja, kecil. Fi suwaril rijal, tapi gambaran dia tu macam manusia. Ini orang sombong ni Allah kecilkan dia. Sehingga dia akan dipijak-pijak oleh manusia yang lain. Dia sombong. Dia jadi kerdil dia. Seperti zarrah. Terlalu kecil. Penghinaan kepada orang sombong. Maka siapa gambaran orang sombong ini? Dijelaskan oleh Nabi SAW yang tolak kebenaran Islam. Jadi bukan bila sahabat tanya Rasulullah, kalau seorang itu kasutnya cantik, bajunya cantik, dia suka, apakah dia sombong? Nabi kata bukan. Bukanlah seorang bila dia suka pakaian cantik, penampilan cantik, kenderaan itu sombong. Itu bukan nilai sombong dalam Islam. Dan sombong bila kebenaran sampai padanya dengan jelas, dengan terang, lalu dia tolak. Dan kemudian dia menghina orang yang bawa kebenaran itu. Sebagaimana golongan musyrik Mekah, mereka bukan sekadar menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka menghina Rasulullah dan mengatakan Rasulullah itu pembohong, ahli sihir, bodoh dan lain-lain gelaran. Kebenaran tu ditolak satu dan menghina yang membawa kebenaran. Contoh bila seorang membawa amaran yang benar. Dia beritahu pada kita, cik, rumah cik terbakar misalnya. Dia beritahu. Dan dia terkenal sebagai orang tak berdusta. Ya, mana ada terbakar, kata kita. Kemudian kita hina pula dia. Tiba-tiba ternyata benar rumah terbakar. Bagaimana keadaan orang ni? Dahlah dia tolak maklumat yang diberitahu untuk menyelamatkan dia. Bahkan dia menghina yang membawa maklumat. Umpama kita postman bawa surat, kita hina pula postman. Surat tu kita tak percaya. Postman pun kita marah. Maka bagaimana keadaan orang ni waktu dia melihat kebenaran tersebut? Maka Allah jadikan dia sebagai manusia paling kerdil untuk diinjak dan dipijak. Gambarannya seperti sebesar zarah. Hinanya pada hari tersebut. Kemudian bila Allah menyebut, ia sebagaimana kita selalu sebut Quran, sebut syurga, sebut neraka. Sebut gambaran orang kafir, sebut gambaran orang beriman. Supaya kita dengan pantas, dengan cepat memilih nak jadi yang mana satu. Taklah kita tunggu sampai 100 ayat baru keluar ayat tentang orang beriman. Terus disebut kesudahan orang sombong yang menolak kebenaran. Terus disebut tentang orang yang bertakwa. Kata Allah, wa yunajjillahu alladhina taqaw. Dan Allah menyelamatkan pada hari itu, yakni pada hari kiamat kelak, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bimafazatihim, dengan keselamatan mereka. Maksud bimafazatihim, yakni dengan kejayaan mereka memasuki syurga. Dengan layaknya mereka memasuki syurga. Diterjemahkan juga perkataan mafazah. Mafazah ni asalnya maknanya juara. Dengan kejuaraan mereka. Diselamatkan mereka dengan sebab kejuaraan mereka. Apa kejuaraan mereka? Kerana beriman. Dan itulah kejuaraan. Sebab iman mereka diselamatkan. Maka kata ulama perkataan mafazah juga memberi maksud kebahagiaan amal soleh mereka dahulu di dunia. Sebab dulu waktu di dunia dia melakukan amal soleh, maka ini namanya mafazah. Itulah kejuaraan. Sebab itu kejuaraan orang beriman bukan menang piala. Tetapi kerana Allah Ta'ala beri taufik untuk buat amal soleh. Itu juara. Contoh anak-anak kita menjadi anak yang juara bila dia melakukan amal soleh. Bukan sebab dia dapat nombor 1, dia dapat straight A. Itu kejayaan dunia. Pada nilai yang dunia. Nilai itu tak akan dibawa ke akhirat. Tapi nilai yang sebenar baik kita, baik anak-anak kita dan orang kita sayangi ialah amal soleh. Ya benar, Allah Ta'ala masukkan syurga dengan rahmat. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, masuklah syurga dengan rahmatku dan beradalah kedudukanmu dengan mengikut amalanmu. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi bila masuk syurga nanti Allah kata, duduklah kamu di tempat ikut amalan kamu. Umpama kita masuk kapal terbang, semua masuk. Tapi duduklah ikut nombor tiket tu. Business class ke? First class ke? Sekian-sekian, itu amalan. Jadi kejayaan orang beriman sebab amalan. Dan ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita. Nilai paling besar bagi orang bertakwa, amalan. Kalau kita sebut apa dia wisama ataupun apa dia nilai-nilai orang bertakwa, amal soleh. Kalau kita sebut apa dia nilai orang kaya, duit banyak, saham banyak, rumah besar. Kalau kita sebut siapa dia orang bertakwa, yang Allah sebut, yang paling mulia bertakwa, amal soleh. Kerana itu kita melihat para sahabat memperbanyakkan amal soleh. Berlomba-lomba melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh dengan nilai paling tinggi sekali, iaitu ikhlas kepada Allah.
menyembunyikannya daripada pujian manusia. Maka inilah rebutan kita untuk menjadi juara. Kalau kita nak bawa mafazah kejuaraan dengan amal soleh. Itulah pesan kita pada anak-anak kita, amal soleh. Ini kalau anak kita nak masuk asrama, kita pesan dia amal soleh. Jaga solat contoh. Jaga aurat. Itu amal soleh. Yang belajar-belajar ni subjektif. Yang saya katakan kalau dia tak berjaya sini, dia berjaya sana pula. Dah banyak dah kita tengok, dia tak berjaya dengan peperiksaan ini pula. Dia tak berjaya dengan periksa, dia berjaya dengan kerja. Ada orang periksa dia berjaya, kerja tak berjaya. Ada orang dia periksa tak bagus, tapi dari sudut kerjaya dia bagus. Itu kan subjektif. Kita tengok itu subjektif. Tapi nama amal soleh itu tidak subjektif. Itu memang mutlak nilai kemuliaan manusia, amal soleh. Sahabat-sahabat namanya petani, namanya pedagang, namanya peniaga. Siapa pun nama mereka, time ibadat mereka sama. Berebut, sah depannya berebut. Kebaikan berebut, menuntut ilmu berebut. Tapi hal duniawi mereka berbeza. Ni kaya, ni miskin, ni duduk masjid, ni ada rumah banglo. Tapi dalam hal akhirat mereka sama. Sehingga tidak diketahui mana satu yang kaya dan miskin kerana perlombaan mereka itu sama. Ibadat umrah mereka, ibadat haji. Di sini kita nak kembali hidupkan benda ni. Hidup nilai kejuaraan kita dengan merebut-rebut melakukan amal soleh. Yang mana para pemerintah menjadi kunci kepada rakyatnya untuk melakukan amal soleh. Mereka kena galakkan beri ruang seluas-luasnya untuk amal soleh ini ditegakkan. Maka tidak timbul isu mereka menyekat atau sebagainya. Maka ini kejuaraan orang-orang beriman. Kemudian kata Allah, la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Pada hari itu tidak ada satu pun perkara yang menyakitkan mereka. Dan tidak ada suatu pun perkara yang mendukacitakan mereka. Untuk faham benda ni kita faham daripada hadis Nabi SAW. Dalam menerangkan apa maksud kita orang beriman tidak ditimpakan sesuatu bahaya pun akhirat kelak dan tidak juga mereka berdukacita. Dalam hadis kata Nabi SAW, yahsyurullahu ma'a kulli mri'in amalahu fayakunu amalul mu'min ma'ahu fi ahsani suratin wa atyabi rihin fakullama kana ru'bun aw khawfun qala lahu la tura fama anta bil muradu bihi wala anta bil ma'niyyi bihi fa idza kathura zalika ali qala fama ahsanaka faman anta fayaqul fama ahsanuka faman anta fayaqul ama ta'rifuni ana amaluka salih hamaltani ala thiqali wallahi la ahmilannaka wa la adfa'anna anka fahiya allati qala Allah wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa la hum yahzanun. Kata baginda SAW, Allah akan menghimpunkan setiap orang dengan amalan dia. Kita ni dihimpunkan bukan bersama isteri kita, bukan bersama suami kita, bukan bersama anak kita, mak kita, ayah kita, tak. Bersama amalan masing-masing. Setiap orang akan dihimpunkan bersama amalannya. Maka amalan orang beriman pada waktu itu berada pada rupa bentuk paling cantik dan bau yang paling harum. Ketika mana orang beriman merasa takut dan bimbang, lalu amalannya berkata, jangan takut. La tura, jangan takut. Fama antal bil muradi bihi, bukan kamu yang dimaksudkan. Bila Allah marah-marah tu bukan kamu yang dimaksudkan. Bila Allah panggil untuk azab bukan kamu dimaksudkan. Wala anta bil ma'niyyi bih, bukan engkau yang dimaknakan dengannya. Fa idza kathura dzalika alaihi, dan setiap kali orang beriman ni rasa takut, yang duduk sebelah dia ni yang rupanya cantik, baunya wangi, sentiasa tenangkan dia, jangan takut, jangan takut. Bukan kamu tak terlibat. Bila selalu dikata macam tu, maka orang beriman pun berkata, bagusnya kamu, siapa awak ni? Ma'ahsanuk, bagus awak ni, siapa awak? Lalu kata lelaki yang cantik di sebelahnya ataupun temannya ini, ama ta'rifuni, tak kenal aku ke? Akulah amalanmu yang soleh. Dahulu kamu menanggung beban untuk memikul aku, hari ini aku pikul kamu. Dulu kamu tanggung beban untuk melakukan aku, melaksanakan. Tapi bila kita nak buat amal soleh kan beban nak buat. Kita nak pergi solat tu beban, kita nak puasa beban. Kita pikul amal soleh kita atas belakang. Kelak amal soleh kita pikul kita pula.
Sebab dahulu kamu memikulku, hari ini aku memikulmu dan aku akan mempertahankanmu. Dan ini yang dimaksudkan oleh Allah, kata Nabi SAW. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Dan Allah menyelamatkan orang-orang beriman disebabkan amal-amal soleh mereka. La yamassuhumus-su'. Mereka tidak akan terkena apa-apa pun keburukan. Walau hum yahzanun, mereka tak akan berduka cita. Jadi orang beriman ni, bermula dia mati je, melihat malakul maut, dia sudah diamankan daripada rasa duka cita. Alladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang sentiasa istiqamah, yang beriman, istiqamah dalam kebaikan, ketika mana malaikat turun kepadanya untuk mencabut nyawanya, malaikat ini berkata, jangan bimbang, jangan takut, bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan. Dan orang beriman ni, waktu dia nak mati tu pun Allah dah hilangkan rasa takut, rasa bimbang. Dan diperlihatkan kepadanya tempatnya di syurga. Kemudian dalam kubur pun dihilangkan rasa takut dan bimbangnya. Amal-amal soleh mengelilinginya. Bagaimana kita baca hadis Nabi SAW. Dan akhirat kelak amal soleh datang lagi. Amal soleh la yanfakku anhu, tak akan berpisah daripadanya sehingga dia masuk syurga. Barulah amal soleh itu berpisah dengan dia. Lagi dia tak masuk syurga, amal soleh itu duk ngekor dia. Maka untunglah orang yang memperbanyakkan amal soleh. Untunglah orang yang menggunakan segala hartanya untuk buat amal soleh. Untunglah orang yang menggunakan segala pangkatnya untuk buat amal soleh. Untunglah orang yang menggunakan segala tenaganya untuk buat amal soleh. Untunglah orang yang menggunakan segala masa yang Allah berikan padanya untuk amal soleh. Tentang kita, kalau kita melihat perjalanan kita seterusnya, bukan persoalan teman-teman, kawan-kawan, pasangan kita, bukan. Ia adalah amal soleh. Bukan isteri kita atau suami kita yang menemani kita dalam perjalanan ke alam barzakh. Bukan mereka. Bukan juga anak-anak kita. Yang menemaninya ialah amal soleh. Maka rugilah orang-orang yang berpeluang melakukan amal soleh, tapi masih sibuk dengan urusan manusia. Masih menjadikan alasan untuk tak nak buat amal soleh. Mengajuk dengan manusia lalu tak buat amal soleh. Ini semua merugikan kita. Maka jangan sebab-sebab manusia menghalang kita buat baik. Jangan buat baik terus. Kerana bila kita mati, itulah dia yang teman kita. Yang duduk dalam kubur nanti bersama teman kita. Siapa amal soleh? Dia sebut dalam hadis Nabi SAW. Tiba-tiba dilihat lelaki yang indah paras rupanya. Wangi baunya. Kalau ditanya siapa kamu? Maka jawabnya amal soleh. Aku akan menemanimu sehingga dibangkitkan. Sehingga dibangkitkan, teman. Ini namanya amal soleh. Tuan-tuan, bahkan di dunia lagi, kesan amal soleh kita dapat rasa bahagia. Yakin, seronok, kuat. Bila banyak kita buat amal soleh, kita rasa bahagia. Kita rasa gembira. Bahkan kita rasa dirahmati oleh Allah SWT. Dapat rasa kesan rahmat Allah. Kita jaga solat kita jaga aurat kita, jaga mengaji Quran, jaga zikir kita, jaga selawat kita, jaga bacaan Quran kita, jaga sedekah kita, jaga qiyamul lail kita, jaga semua kebaikan-kebaikan. Kita pun rasa tenang, aman. Kat dunia lagi Allah dah lindungi kita. Allah pelihara kita. Allah beri kekuatan waktu kita lemah semangat. Allah beri keyakinan waktu orang lain semua hilang pergantungan. Kita tidak pernah hilang pergantungan sebab kita ada Allah. Duka cita kita tetap ada tempat bergantung, yakni Allah. Ini keadaan orang beriman. Kemudian sesudah Allah menyebut dalam dua ayat yang kita bacakan, keadaan hitam legam wajah orang kafir dan keadaan gembiranya orang beriman, hilang rasa ketakutan, hilang rasa kebimbangan. Kemudian Allah kembali menyebut tentang dalil-dalil ketuhanan untuk menyeru terus manusia kepada iman supaya manusia tak ada lagi hujah. Kerana segala keterangan-keterangan tentang ketuhanan, keesaan jelas. Allah sebut berulang kali dalam seluruh surah Makkiyah. Seluruh surah Makkiyah. Melainkan diterangkan tentang hal-hal ketuhanan dengan jelas. Kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan semua. Kata ini menjawab semua persoalan. Allah yang menciptakan semua. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bukan sekadar Allah buat, Allah menguasai benda itu. Bukan Allah buat kemudian lepas buat sendirilah lepas tu. Allah buat dan Allah menguasai urusannya. Allah cipta manusia, Allah menguasai urusan manusia dan bab rezekinya, ajal mautnya, celaka ataupun bahagianya, semua Allah uruskan.
Allah ciptakan binatang, Allah tentukan rezekinya, hayatnya berapa tahun. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada pun makhluk yang melata hidup atas muka bumi ini, melainkan Allah menjamin rezeki. Dan Allah mengetahui di mana tempat tinggalnya dan di mana dikembalikan. Bila dia mati, kat mana dia mati. Maka Allah tetapkan binatang-binatang hidup kat sini. Allah tetapkan binatang-binatang duduk kat sini. Ada binatang duduk dalam air. Ada binatang yang duduk dalam batu. Ada binatang duduk dalam hutan. Ada binatang duduk antara bumi dengan langit, antara tengah-tengah. Ada binatang yang duduk pada binatang, menumpang binatang. Dan manusia pun sama. Ada manusia duduk pada musim sejuk, musim luruh, musim bunga, musim panas. Semuanya ini Allah tetapkan rezeki dan Allah uruskan semua. Allah menyebut bukan sekadar Allah mencipta, tetapi Allah menguruskannya untuk menunjukkan kuasa mutlak. Lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah anak kunci langit dan bumi. Perkataan maqalid memberi maksud di sini ialah segala pintu rezeki, segala pintu khazanah kekayaan itu dimiliki oleh Allah yang berupa hujan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain perkara yang berupa rezeki. Allah yang menguruskan semua. Turun hujan Allah. Tumbuh-tumbuhan Allah yang uruskan. Tumbuh atau tak tumbuh. Lahu maqalid, bagi Allah itu segala anak-anak kunci. Maqalid segala anak kunci. Orang yang tak memiliki kunci itu. Anak kunci langit dan bumi Allah miliki. Untuk membuka khazanah-khazanah kekayaan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Walladzina kafaru. Tetapi orang-orang kafir, namanya kafir. Bi ayatillah ulaika humul khasirun. Tetap mengingkari ayat Allah dan mereka amat rugi dan tidak pernah berenung ayat Allah. Mereka tetap dengan berhala mereka. Pada berhala mereka tak cipta sesuatu dan tidak memiliki sesuatu dan tidak ada kekayaan pun. Dalam tiga benda tu berhala mereka tak ada. Tak cipta, tak kuasai dan tidak memiliki kekayaan. Bukan yang turunkan hujan. Allah miliki itu semua. Tapi orang kafir tetap membiarkan ayat-ayat tadi. Tak mempedulikan. Maka apa kata Allah? Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kata bukan sekadar orang kafir ini, mereka tidak mahu memperhatikan ayat-ayat Allah. Bahkan sampai peringkat mereka itu, wahai Muhammad, kenapa kamu tak menyembah Tuhan kami, patung kami? Bukankah patung-patung ini juga disembah oleh nenek moyang kamu? Kan nenek moyang kita kan sembah berhala. Kenapa lari pada agama nenek moyang? Seperti dia rasa dia dah dapat tundukkan Rasul dengan hujah tersebut. Ini kerana bila orang-orang musyrik Mekah, mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, Atudillulu aba'aka wa ajdadaka ya Muhammad. Wahai Muhammad, apakah ayah kamu, nenek-nenek kamu, atuk-atuk kamu sesat? Sesat tak sesat mereka? Sebab mereka ni semua berhala. Kenapa kamu tak ikut agama nenek moyang kamu? Lalu Allah turunkan firman-Nya dengan berkata, Qul, jawab wahai Muhammad, afa ghairallah, apakah nak sembah selain pada Allah? Tak muruni, kamu suruh aku a'budu ayyuhal jahilun, untuk aku sembah wahai orang-orang yang jahil. Kan dah terang tadi Tuhan tu siapa? Menciptakan sesuatu, memiliki sesuatu, menguasai sesuatu, di tangannya segala kekayaan. Tiba-tiba kamu suruh aku sembah berhala pula. Apakah kamu menyuruh aku menyembah berhala wahai orang jahil? Jahil lah kamu ni. Dah terang-terang tak faham juga. Kemudian bagaimana Rasul jawab tentang nenek moyang? Allah ajar. Sebab mereka katakan nenek moyang kamu sembah berhala. Apakah benar nenek moyang sembah berhala? Perkara yang selalu saya sebut. Contoh nenek moyang tu siapa? Nenek paling moyang sekali ialah manusia pertama, Adam. Dan Adam itu menyembah Allah. Bukan nak cerita nenek moyang kamu sesat. Pun Allah dah hantar Rasul-Rasul untuk berdakwah pada mereka. Membetulkan kesalahan mereka. Kerana fitrah manusia itu beriman. Apa kata Allah? Walaqad, sesungguhnya. Uhiya ilaika, kami telah mewahyukan padamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika,
dan rasul-rasul sebelum kamu. Ini yang berhadapan dengan nenek moyang kamu dulu juga rasul-rasul. Cerita sama je. Yang mengajak beriman, mereka duk kata nenek moyang lagi. Yang kata nenek moyang itu juga telah dihantar rasul untuk berdakwah pada mereka. Sehinggalah menceritakan nenek moyang yang pertama yang beriman pada Allah. Kesesatan itu berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh. Bermula itu Allah menghantar rasul untuk memperbetulkan kesalahan mereka. Sebelum ini rasul itu dihantar untuk menjadi panduan manusia. Sebab belum ada penyembahan berhala. Tetapi bila berlaku penyelewengan dan penyembahan berhala, maka Allah hantar nabi-nabi untuk menyerang penyelewengan tersebut. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi Nuh ialah rasul yang pertama diutuskan. Kita tahu Adam rasul pertama. Tapi apa maksud hadis Nuh? Nuh yang pertama menentang penyembahan berhala. Ada pun rasul dahulu tak, sebab semua umatnya beriman. Qabil Habil disebalik dibunuh tu dia beriman. Tak kufur, kesalahannya kerana membunuh. Tetapi generasi zaman Nabi Nuh bermula kekufuran. Daripada Adam sehingga ke Nuh belum ada kekufuran. Zaman Nabi Nuh berlaku. Sehingga Allah menghantar Nabi Nuh AS. Yang ini selepas 1000 tahun kewafatan ataupun 1000 tahun kewafatan Nabi Adam AS. 10 kurun. Baru berlaku kesesatan. Maka dia hantar Nabi Nuh. Walaupun setengah ulama sirah menyatakan kesesatan dia punya bunganya sudah berlaku pada zaman Nabi Idris. Dan Nabi Idris ni kita tahu dia adalah cucu kepada Nabi Adam. Dan anaknya Nabi Syis. Dia nampak macam bunga-bunga nak sesat tu ada. Maka dia perangi golongan ni maka habis. Sebab sikit je. Tapi selepas Nabi Allah Idris diangkat oleh Allah, diwafatkan, maka kembali ia berlaku dengan begitu besar. Ini nenek moyang kamu asalnya beriman. Dan seluruh nenek moyang kamu itu juga Allah hantarkan Rasul. Bukan seluruh nenek moyang kamu dan Rasul-Rasul turut diberi peringatan. Apa dia peringatan? La in asyrakta, kalau kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, terbatas segala kebaikan kamu, wala takunanna minal khasirin, maka jadilah kamu orang yang rugi. Allah memberi amaran kepada Rasulullah. Rasulullah pun diberi amaran sementara yang lain. Muhammad, kalau kamu ikut ajakan mereka untuk mensyirikkan Allah, terbatas kebaikan kamu. Tuhan tak terima apa pun kebaikan kamu buat. Dan kamu jadi orang yang rugi. Baik, Allah beritahu pada Rasulullah untuk beritahu bahawa kalau Rasulullah pun diberi amaran begitu, yang lain lebih aula. Kalau seorang kata, ni pengaruh ni, kalau dia buat salah pun saya pecat dia. Kalau orang beri amaran ke pengaruh ni, contoh, pekerja bawah lagi lah kalau buat salah, kena pecat. Bila kita beri amaran pada orang besar, berarti yang kecil-kecil itu lagi lah. Allah beri peringatan pada Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau kamu ikut, ajakkan mereka. Nabi tak ikut, tapi ni dipanggil kalau kamu ikut. Sebagaimana Rasulullah berkata, kalau Fatimah mencuri. Bukan Fatimah mencuri, Fatimah orang baik. Bukan sepakat ulama, Fatimah ini wanita yang paling mulia. Seluruh alam lebih mulia. Bahkan setengah menyatakan Fatimah lebih mulia pada Khadijah. Atas kemuliaannya. Mereka ahli tahqiq. Kelebihan-kelebihan disebut. Tapi Rasulullah kata, hey Fatimah, kalau kamu mencuri, aku potong tangan. Apakah Fatimah mencuri? Nak mencuri? Ada niat nak mencuri? Bukan. Nak tunjuk tingginya perundangan. Tinggi perundangan. Ini apakah maksud Rasulullah akan syirik? Tak. Nak tunjuk bahayanya syirik. Atau kalau engkau yang Muhammad syirik pun terbatal. Jangan kata orang lain. Syirik benda yang Allah tak kampung. Sebab itu orang syirikkan Allah, yang orang kafir, apa pun kebaikan yang dibuat tidak akan dinilai walau sedikit. Katakan dia tolong beri makan fakir miskin, dia tolong orang susah, dia tolong orang banjir, tapi dia kafir, tak akan diterima. Sedikit pun tak akan diterima. Kemudian kata Allah, balillah, bahkan Allah sahaja. Fa'bud, hendaklah engkau sembah. Wa kum minasyakirin. Dengan demikian kamu menjadi benar-benar orang bersyukur. Tentang syukur tertinggi ialah tidak mensyirikkan Allah. Ini syukur tertinggi ialah orang yang tidak mensyirikkan Allah, itu tanda dia syukur. Sebab apa? Sebab dia telah berterima kasih, telah menyembah Tuhan yang benar-benar, yang beri nikmat dia yang sebenar. Kalau menyembah lain pada Allah, ini tak bersyukur. Tuan-tuan, kita katakan kita bagi dia gaji, dia kerja dengan orang lain, maka tak bersyukur. Maka orang yang betul-betul menyembah Allah, ini orang-orang yang benar bersyukur. Sebab itu kata Allah, balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Bukan Allah sahaja yang patut kamu sembah. Dan jadilah kamu orang yang bersyukur.
Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka orang kafir ni dah diberitahu dalil, hujah, segala keterangan, segala jawapan pada kekeliruan. Mereka tetap tidak meletakkan Allah pada nilainya. Tetap mereka cuba mengagungkan berhala. Tetap pelik, mereka mengagungkan berhala atas sebab apa? Soalan yang perlu ditanya, jawapan yang ditagih sepanjang zaman. Mereka menyembah berhala atas sebab apa? Berhala ni buat apa pada mereka? Menciptakan, menolak mudarat pada mereka, memiliki. Semua mereka tahu bahawa kelahiran mereka lebih awal daripada kelahiran berhala mereka. Tapi aneh yang menyembah berhala. Sebab itu kata Allah, wa ma qadarullah, mereka tidak memuliakan Allah. Haqqa qadri, dengan sebenar-benar kemuliaan. Tapi mereka duk mulia benda yang tak mulia. Mereka duk besarkan benda yang tak boleh dibesarkan. Maka kata Allah, wal audu jami'a, ingat pada hari di mana bumi ini semuanya qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggamannya. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit akan digulung oleh Allah Taala. Nanti bumi ini dalam genggaman Allah Taala, langit akan digulung. Satu manifestasi dengan makna kehancuran. Ingat pada hari kiamat nanti. Ni kat dunia kamu duk terus promosikan kekufuran, berbangga kekufuran ya, kerana Allah dah tetapkan masa hukumannya akhirat. Allah tidak menyegerakan balasan pada orang kufur pada Allah. Kerana Allah telah meletakkan janji untuk menghukum mereka pada hari akhirat. Sebagai satu ujian di dunia. Kerana itu kata Allah, ingat, pada hari di mana bumi ini berada dalam genggaman Allah dan langit itu digulung oleh Allah SWT, jadi pada hari kiamat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketika itu barulah kamu akan mengakui, barulah kamu akan tunduk akan kekuasaan Allah. Maha suci Allah dengan apa yang kamu sekutukan. Ini ungkapan subhanahu untuk menggambarkan bahawa barulah pada ketika itu manusia mengetahui bahawa kekuasaan yang sebenar, kekuatan yang sebenar, kehendak yang sebenar, Maha suci Allah. Maka ini semua adalah milik Allah SWT, sedangkan berhala mereka tidak memiliki sesuatu pun dari perkara ini. Artinya mereka cuba sekutukan Allah. Maha suci Allah daripada sekutu. Tak layak langsung nak letakkan berhala ini setara dengan Allah. Apatah lagi nak letak tinggi pada Allah. Kan ia cuma berhala. Tentang hujah ketika mana Allah menyebut tentang berhala-berhala ini. Satu hujah yang paling mudah dihadam oleh semua orang. Tapi dalam diri mereka ada kesombongan. Hujah mereka yang paling kuat, yang mereka selalu Allah sebut dalam apa yang mereka sebut, nenek moyang kami, nenek moyang. Kalau hari ini mereka berkata ini agama berhala ialah agama tertua di dunia. Siapa kata agama berhala tertua di dunia? Kita kalau baca sejarah, maka itu yang mereka sebut. Islam bermula tahun, dia pun tulis bermula tahun 560 Masihi. Ataupun 610 Masihi, waktu Nabi mendapat wahyu. Dan berhijrah pada tahun 621. Ini buku sejarah yang ditulis oleh orang kafir menyebut Islam bermula zaman Nabi Muhammad. Sejak bila Islam bermula zaman Nabi Muhammad? Islam bermula daripada Rasul yang diturunkan. Nabi SAW menyempurnakan syariatnya. Islam daripada Adam lagi. Sebab itu Islam, dia tak nisbah pada nama. Ketika Buddha dinisbah pada Buddhiyin, Buddhis. Ketika Kristian dinisbah pada Christ, Jesus, Kristian. Ketika Hindu dinisbahkan pada bangsa. Islam dinisbahkan kepada pelakuan tunduk pada Allah. Islam. Nabi Musa kata, wa ana awwalul muslimin. Akulah orang pertama Islam. Nabi Ibrahim juga berkata demikian. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aku ini orang tetap tekun beribadat sebagai Islam dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampailah Nabi SAW, semuanya Islam. Jadi mereka cuba mempromosikan konongnya bahawa Hindu agama pertama dalam dunia untuk tunjuk nenek moyang yang sembah berhala. Bahkan mereka cuba kata, kamu semua melainkan asal sembah berhala. Tak, nenek moyang kita asal Islam. Sebab itu disebut dalam hadis, khalaqtu ibadi hunafa. Aku telah jadikan hamba-Ku semuanya Islam. Fastalathumush syayatin, maka datang syaitan menyesatkan mereka. Sebab itu saya pernah beritahu, bahkan ahli sejarah sebut, bukti-bukti manusia pertama yang wujud di dunia, sekelompok manusia, tidak ada bukti-bukti mereka menyembah berhala. Tak ada.
Tapi mereka buat satu konstruksi yang berbeza. Konstruksi mereka tak ada agama. Kerana mereka nisbahkan ada agama tu bila ada berhala. Tak ada berhala, tak ada agama. Itu konstruksi mereka buat. Ni zaman Paleolitik, zaman tidak ada penemuan unsur-unsur berhala, jadi mereka tak ada agama. Pelik, mereka itu Islam. Maka pada zaman berikutnya, penemuan berhala menunjukkan penyelewengan. Sebab itu hujah paling kuat yang mereka boleh katakan nenek moyang. Sebab itu mereka cuba buktikan bahawa agama berhala agama tertua di dunia. Itu yang mereka tulis dalam sejarah, itu yang mereka war-warkan. Tak, Islam agama tertua di dunia. Bermula zaman Adam AS. Adam tu agama Islam. Yang membezakan nabi-nabi itu cuma syariatnya, bukan akidahnya. Allah berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami membangkitkan setiap umat itu rasul. Yang seruan mereka sama, sembah Allah, jauhi berhala. Taghut berhala atau syaitan. Sembah Allah, jauhi berhala. Berarti ia agama tauhid. Semua rasul buat benda yang sama, sembah Allah, jauhi taghut. Nabi Ibrahim ajak sembah Allah, jauhi taghut berhala. Dan yang mengaku jadi Tuhan selain Allah. Jadi Allah menyatakan, ingatlah pada hari kiamat. Pada hari yang Allah dah sebut dari awal, bagaimana keadaan orang kafir, hitam legam muka. Dan bagaimana penyesalan yang kita sebut semalam. Lalu mereka berkata, kalaulah aku dapat petunjuk dulu kat dunia. Kalaulah aku diberi peluang lagi hidup. Kalaulah aku ikut Rasul itu. Demikian kalau-kalau yang mereka sebut. Sebagai tanda penyesalan kerana mereka menolak kebenaran. Dan waktu itu amat hampir dengan kita. Kiamat ni tak jauh. Dekat. Pejalan celik. Nanti kita akan melihat betapa cepatnya kiamat itu berlaku. Sebagaimana betapa cepatnya mati itu berlaku. Kita tengok pejalan celik. Mati dah. Mati dah orang yang kita kenali. Mati dah orang yang kita sayangi. Dan kelak kita pula, mati dah kita. Kiamat lebih pantas daripada itu. Yang akan dirasakan oleh manusia. Dah kiamat? Ya, dah kiamat. Maka dia tegakkan neraca Allah, timbangan Allah. Dan dihalau manusia kepada mahsyar. Maka hari itu kata Allah dekat. Hari di mana bumi dan genggamanku, langit digulung oleh aku. Akulah pemilik sebenar. Disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan selainnya daripada Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Yaqbidullahu al-arda yawmal qiyamah. Wa yatwis sama'a biyaminihi thumma yakul anal malik. Aina mulukul ard. Pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi dan Allah melipatkan langit sambil berkata, akulah raja yang sebenar. Mana dia raja-raja dunia dulu? Mana dia raja dunia? Aina mulukul ard? Mana dia? Akulah raja yang sebenar, kata Allah. Kekuasaan sebenar. Supaya kita hidup dalam dunia kena tahu perintah siapa yang kita patut ikut. Perintah yang berkuasa sebenar ataupun yang cuma diamanahkan mendapat kuasa. Diamanahkan menjalankan kuasa. Orang beriman jelas, perintah yang patut kita ikuti adalah perintah Allah. Walau bagaimanapun keadaan risiko dia, ini perintah Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.